terlupa. Okay. So malam ni kita akan belajar berkenaan dengan ataupun berkongsi berkenaan dengan sales funnel. Okay, apa itu sales funnel? Okay. So ini mungkin ada yang dia biasa dengar ataupun dia biasa menggunakan terma ni, dan juga mungkin ada yang pertama kali. Ialah sebab itu saya kata kelas ini adalah kelas asas pemasaran digital. So mungkin ada yang pertama kali untuk nak mengetahui apa itu sales funnel, marketing funnel dan sebagainya. So terms-terms ni jangan risau, kita tak akan bawa dalam satu malam supaya tak memberatkan tuan-tuan, dan insyaAllah saya akan cuba mudahkan faham dahulu. Sebab yang paling penting ialah benda faham. Sebab tu saya katakan kelas ini bukan apa yang perlu anda faham atau ketahui, tetapi saya akan kongsikan apa yang sepatutnya anda fahami. Daripada inilah, asas inilah nanti tuan-tuan akan lebih kreatif untuk menjalankan kempen marketing nanti. Okay. So, fahami sales funnel. Funnel ni macam biasalah, di bahasa Inggeris dia corong. Funnel bahasa Melayu kita panggil corong lah. Okay, corong supaya kita boleh tapis. Kita boleh tapis customer ni. Dia bukan tapis. Dia untuk kita halakan customer ni daripada orang yang tak kenal menjadi orang yang kenal kita, orang yang tahu kita, orang yang berminat dengan kita, dan akhirnya jadi customer kita. So, bila dah jadi customer kita, maka mungkin dia akan jadi repeat customer ataupun loyal customer kepada kita. Dan akhirnya, kita nak dia menjadi penyokong kita. Di situlah kita akan wujudkan branding. Macam Petronas, dia ada pengikut tersendiri. Shell, dia ada pengikut dia tersendiri. Dia macam itulah maksudnya. Ada orang suka berbelanja dekat Giant. Itu dia suka dekat Giant. Ada orang suka berbelanja dekat Tesco, dekat Maidin. Jadi, itu akhirnya ialah branding. Tapi macam mana nak jadikan mereka ni akhirnya jadi follower setia kita, peminat setia dan sebagainya. Jadi kita kena faham dahulu funnel. So funnel ini ialah satu corong, okay, untuk menggambarkan, okay, menggambarkan pergerakan pembeli anda. Okay, daripada dia tak kenal anda langsung, akhirnya dia akan membeli kepada anda. Jadi kita nak membuat satu gambaran supaya mudah, okay, mudah kepada tuan-tuan nanti nak buat apa. So yang pertamanya adalah tuan-tuan akan mudah untuk kenal kumpulan sasar tadi. Jadi kalau tuan-tuan tak faham funnel ni ataupun tak cuba untuk mahirkan diri dengan funnel, maka tuan-tuan akan membazir dari segi campaign marketing tu nanti. Sebab tuan-tuan tak kenal customer. Tuan-tuan main promote sajalah pergi ke semua orang. Okay? Contohnya kita nak jual buku produk-produk buku-buku. Jadi takkan kita buku kanak-kanak contohnya. Okey, produk buku kanak-kanak, tapi kita nak promote kepada siapa? Jadi kita kena kenal siapa yang paling sesuai untuk kita promote. Contoh kepada ayah ke, kepada ibu ke, atau kepada anak. Jadi kalau kita jual kepada kumpulan sasar yang tak tepat, maka dia akan mengambil masa yang panjang untuk menjadikan mereka customer kita. Tapi kalau kita kenal kumpulan sasar ni, dia akan memudahkan, mempercepatkan, malah memberi impak dalam jualan itu tadi. Contohlah saya bagi siapa yang jual produk buku. So contoh buku So kalau dia jual produk buku, mungkin okey, buku tu untuk kanak-kanak lah, buku kanak-kanak. Okey, buku tu digunakan untuk anak-anak. Okey, kumpulan sasarnya mungkin 7 ke 12 tahun. Tapi nak promote kepada siapa? Takkan kita nak promote pada anak. Kalau dalam face to face marketing mungkin sesuai kita promote kepada anak-anak. Kita demokan kepada mereka. Tapi kalau dalam digital marketing, kita nak promote macam mana? So, seharusnya kita kena cari siapa yang berminat kepada yang nak membangunkan anak-anak mereka, yang nak memandaikan anak-anak mereka. Mereka ni ada inisiatif, ada usaha nak cari apa saja ikhtiar supaya anak-anak ni pandai. Maka dia akan cuba cari pasal buku ke, belajar Quran ke, cerita ke, video dan sebagainya. Jadi masa kita nak buat kempen marketing kita, maka kita akan jumpa, mungkin ibu ni minat benda-benda berkaitan kanak-kanak, pembangunan insan kanak-kanak, pembangunan sasiar kanak-kanak. Maka orang ni adalah antara yang tepat, kumpulan sasar yang kita boleh jalankan kempen marketing kita kepada ibu tadi. Kalau kepada bapa mungkin dia mungkinlah dia prihatin juga, cuma kuasa beli kurang. Mungkin ditanya bini dan sebagainya. Jadi yang kita boleh bermain dengan emosi apabila kita buat campaign marketing ni kebanyakanlah dan selalunya ialah ibu-ibu.
Jadi kita promote kepada ibu-ibu. Sebab tu kita kena kenal kumpulan sasar tadi. So macam mana nak kenal kumpulan sasar ni? InsyaAllah saya akan kongsikan pada sesi yang seterusnya. Ini besok, insyaAllah sesi ni pada besok kita akan berkongsi berkenaan dengan kumpulan sasar. Okay, next. Yang keduanya, apabila kita faham sales funnel, maka kita akan mudah untuk kenal pasti kempen marketing, kempen pemasaran yang sesuai ataupun yang patut kita jalankan. Dalam pemasaran ni, ada beberapa kempen yang perlu kita laksanakan. Sama ada kempen itu hard sales, soft sales dan sebagainya. Jadi kita kena faham mereka dahulu. Barulah kita akan tahu apa kempen yang sesuai kepada mereka. Ataupun apa kempen yang menepati kepada mereka. Jadi di sini dia akan menjimatkan masa kita, okey, dan juga dia akan menjimatkan bajet kita sekali. Jadi masa jimat, bajet pun jimat. Jadi kita tak membazir. Sebab tu ada pengalaman termasuk saya sendirilah. Bila saya buat advertisement Facebook, sebab saya tak kenal customer dan saya tak faham sales funnel pada masa dulu, maka itu membuatkan saya banyak membazir. Okey, saya buat iklan sampai ke 30 ke 60 ringgit sehari. Membazir. Maksudnya saya punya leads, ini cerita ni akan besok lah, ceritakan pasal leads, macam mana prospecting dan sebagainya besok. Cuma saya nak ceritakan, bila saya tak faham sales funnel ni, maka saya membuat pembaziran masa satu. Okey, yang keduanya, pembaziran masa tu, satu copywriting. Kedua, saya jalankan tempoh masa iklan tadi. Yang ketiganya ialah saya membazirkan kos bajet tersebut. Kerana customer tak tepat. Bukan yang disepatutnya ataupun tak menepati kempen yang kita nak jalankan. Maka bajet pun terbuang ataupun terbazir. Okey? Jadi apabila kita faham sales funnel ni nanti, akhirnya kita nak jadikan segala projek yang tuan-tuan jalankan atau perkhidmatan tuan-tuan tu akan lebih efisien dan akan jadi lebih produktif. Efisien tu maksudnya tuan-tuan pun akan ada passion lah. Kalau sebelum ni buat campaign marketing slow, zero, 3 hari, kadang seminggu tak ada sale dan sebagainya. Jadi macam tak ada mood. Kita pun tak seronok sebab tak ada respon daripada customer yang berminat dengan kita. Lepas tu masalah kedua, bila ramai respon, tak ada orang nak beli. Jadi itu pun satu masalah juga. Promote dah. Orang dah banyak bertanya dah. Tapi banyak yang buat blue tick lagi dengan kita. Ini pun satu masalah juga. Jadi sebab tu tuan-tuan perlu faham sales funnel ni nanti. Okay. So dan yang akhir sekali, kenapa kita perlu memahami sales funnel? Okay, ialah untuk kita menepati. Okay. Apa yang kita harapkan daripada kempen marketing itu tadi. Ataupun kempen jualan itu tadi. Jadi taklah lari daripada sasaran awal kita. Taklah jauh ataupun orang kata ke laut daripada apa yang kita sasarkan. Jadi sebab itulah penting sangat tuan-tuan kena faham sales funnel. Okay. So bila kita dah tahu kenapa, maka seharusnya kita kena faham siapa, apa strategi dan apa yang kena buat. Okay. So setakat ni dapat tuan-tuan? Dapat komen, 1-2 orang komen supaya saya dapat rasa anda follow saya atau mungkin saya laju ke. Okey, Puan Hawa kata dapat, Puan Nawabira kata alhamdulillah dapat. Okey, terima kasih. Okey, next. So ini adalah sales funnel secara gambaran keseluruhannya. Pertamanya ialah dia adalah proses pergerakan jualan daripada suspek ataupun stranger kepada pembeli. Ini adalah sales funnel. Biasanya 4 lah. Okay, tapi kalau dia biasanya bergantung. Layer ni ada banyak tingkat. Ada sampai ke 7, ada sampai ke 9. So bila sampai lebih daripada 5 ni, maksudnya mereka ni dah lebih advance ataupun mereka ni dah professional. Sebab dia lebih spesifik. Dia lebih mengenali customer yang mereka nak orang kata nak cari tadi. Mereka nak jumpa customer atau kumpulan sasar yang mereka kehendaki tu, mereka dah lebih spesifik. Maksudnya mereka ni lebih mengenali dah. Jadi sebab tu penting sangat untuk kita kenal customer. Okay. So tingkat yang pertama ialah stranger daripada dia panggil ataupun suspek lah. Ada yang panggil suspek, ada yang panggil stranger. Okay. So itu layer yang pertama. Okay. So daripada orang yang kita tak kenal,
dia tak kenal kita, menjadi prospek. Okay, prospek ni adalah mereka yang dah menunjukkan minat kepada produk-produk kita. Okay, mereka ni yang telah menepati kriteria-kriteria yang layak untuk membeli produk kita. Okay, dan yang ketiga ialah mereka ni dah jadi customer kita. Okay, mereka membuat keputusan untuk membeli, dan akhir sekali kita mengharapkan mereka ni akan menjadi klien kita. So bila menjadi klien, di sinilah akan jadi repeat sales yang berterusan, ataupun mereka ni juga akan jadi referral kepada produk kita, ataupun mereka ni akan jadi peminat, penyokong kita. So ini penting. So kita akan pergi step by step, tuan-tuan. Okay, step yang pertama. Okay, so siapa stranger ataupun suspect? Kita kena tahu juga siapa mereka ni, siapa stranger ataupun suspect. So mereka ni adalah audience yang belum kita kenal. Kita tak kenal mereka, mereka pun tak kenal kita. Suspect ni ataupun stranger. So bila mereka tak kenal kita, so macam mana mereka nak jatuh cinta dengan kita? Macam mana mereka nak minat dengan kita? Ataupun macam mana mereka nak tertarik dengan kita? Jadi kita kena lakukan sesuatu untuk membuatkan mereka ni kenal kita. Itulah kita panggil kempen kesedaran, ataupun awareness. Kempen kesedaran. Sebab tu banyak kita buat kempen kesedaran. Ada orang, ramai orang, okay, bila mereka bukan dalam marketing division lah, mereka kata apalah ni kerajaan asyik buat program kesedaran, hasil tak ada pun. Asyik buat program kesedaran ni, pendedahan, tapi hasil tak ada. Sebab kempen itu bukan fokus untuk sales. Kempen itu bukan fokus untuk dapatkan jualan dan sebagainya. Kempen itu adalah untuk memberi pendedahan syarikat, produk atau perkhidmatan, ataupun kempen, okay, ataupun polisi kerajaan mungkin kepada kumpulan tertentu. Jadi apabila kita buat kempen tersebut, maka kita memang tak fokus untuk buat sales. Dia macam Petronas lah. Okay, saya bagi contoh iklan Petronas yang paling mudah. Perasan tak? Petronas dia buat iklan Hari Raya. Bila Ogos, dia buat iklan lagi Ogos, Hari Kemerdekaan. Tahun Baru dia buat iklan lagi Tahun Baru. Tapi pada kempen tu tak ada cerita pun pasal minyak dia. Tak ada cerita pun pasal produk dia. So ini dia panggil awareness advertising. Kempen kesedaran dia. Sebab dia nak kita ni, atau dia nak produk dia tu dirasai kehadiran dia dalam market. Itu tujuan dia kempen kesedaran. Kita nak kita ni dirasai kehadiran kita dalam pasaran, ataupun kita nak kita ni diketahui kewujudan kita. So apa strategi yang kita kena buat, tuan-tuan? So strategi ni paling simple ialah kita kena bagi kenal dan bagi tahu apa produk ataupun perkhidmatan kita. Mungkin tuan-tuan jual sambal. Okay, kalau jual sambal belacan, pergi buat demo. Buat demo dekat pasar-pasar tertentu, buka satu booth kecil, okay. Lepas tu goreng, ambil nasi, lepas tu campur sayur sikit, campur you punya sambal sikit. Maka you buat demo masakan, bagi benefit pada mereka. Itu adalah kempen kesedaran. Lepas tu mereka makan, ataupun tuan-tuan bagi perasa kepada mereka. Tapi tak jual pun. Sebabnya kita nak bagi mereka kenal dahulu kepada mereka. Jadi kita kena bagi tahu mereka apa? Kita kena bagi tahu bahawa saya sekarang tengah berniaga. Sekarang saya ada produk A, B, C dan D. Jadi itu nak kita bagi tahu mereka. Kita nak bagi tahu kehadiran kita ni dalam pasaran. Jadi kalau kita tak bagi tahu, maka mereka tak tahu kita ada. Mereka pun tak akan belilah. Okay? So apa yang perlu dibuat, tuan-tuan, apabila kita dalam projek ni? So apa yang perlu dibuat? Yang pertama, tuan-tuan kena kenal pasti kempen marketing, tuan-tuan. Sama ada buat konten marketing. Konten ni kalau dalam Facebook, dia buatlah video, lepas tu adalah pengisian-pengisian tertentu, dia menyanyi, menari, atau dia kongsi cerita. Kalau tuan-tuan biasa tengok di luar, macam pasar-pasar tani, pasar minggu dan sebagainya, dia selalu buat demo. Demo, kalau potong pisau, kalau dia jual pisau, dia akan selalu banyak bawang. Itu demo, konten marketing lah nama dia. Dia potong bawang kan. Dia potong, dia tunjuk ketajaman pisau. Lepas tu tukar pisau, tukar lagi daging, tukar ayam dan sebagainya. Itu adalah kempen lah. Okay?
So lain kalau dalam digital marketing kita kongsikan tips, okay, tips ataupun perkongsian info, ataupun kita kongsikan e-book. Siapa nak e-book percuma? Siapa nak e-book percuma? Nanti komen di bawah ni. Ataupun mungkin yang sekarang ni saya sedang baca, sedang berlegar-legar dalam Facebook. Mungkin tuan-tuan pun perasan ada satu words tu saya tak pernah klik lah, tapi saya tahulah dia orang buat tu. Ada seorang hamba Allah wakafkan ke infakkan ke, lebih kurang macam tu, cerita kisah-kisah ataupun sirah-sirah apa saya tak ingat, kira macam sirah-sirah sejarah-sejarah dululah. Okay, siapa berminat sila PM. Itu pun salah satu cara untuk campaign awareness lah. Dia nak kita start berkomunikasi dengan mereka. Kalau perasan. Okay, tak apa, siapa lah masuk tak ada masalah. InsyaAllah recording kita akan ada lah. Okay. So yang kedua, kita juga seterusnya mereka juga kongsikan berkenaan dengan tutorial, cara nak install, cara nak pasang, cara nak baiki, semua benda-benda yang bermanfaat. So ini adalah kempen-kempen kesedaran. Contoh, kalau DIY, kalau anda jual-jual berkenaan barang-barang tools, maka tuan-tuan buatlah satu video. Okay, hari ini saya nak kongsikan bagaimana nak menggetatkan kepala paip. Memang ramai orang kepala paip dah longgah. Okay, so buatlah ketat. Lepas tu nanti di hujung tu siapa berminat, tengok ni saya punya produk A, B, C dan D. Jadi itu antara cara yang kita boleh buat. Okay, lepas tu apa yang kita kena buat selepas kita buat kempen content marketing ni tadi? Kita kena kumpul database mereka. Sebab dalam perniagaan digital marketing, siapa yang pegang database dia adalah king, orang kata. Ini kebanyakan orang sebut king lah. Okay, king. Sebab database ni sangat penting. Kita perlukan data. So data ni dia boleh dianalisis. Tuan-tuan punya trend penggunaan dalam Facebook, pada pukul berapa, pergi link mana, ataupun minat apa, benda ni boleh dianalisis. Sebab tu pentingnya database. Paling kurang nama, nombor telefon ataupun email. Tapi kalau company-company besar, dia akan buat short survey. Daripada short survey tu, dia akan cuba tengok tuan-tuan ni pergerakan minat tu ke arah mana. Tu kebiasaan macam tu lah. Okay. So, ini adalah step yang pertama, iaitu ataupun tingkat yang pertama, iaitu stranger ataupun suspect. Daripada tak kenal kita, jadi kenal kita. So far sampai ni dapat tuan-tuan. Okay, ada so far boleh follow saya. Harap dapat komen sikit. Saya akan terus ke next. Terima kasih Puan Norabira dengan Puan Nora Syida. Okay, next. So tingkat yang kedua ialah prospek. So siapa mereka prospek ini? So prospek ini adalah audiens yang dah kenal. Okay, audiens yang dah tahu produk kita ataupun perkhidmatan kita. Tapi sebelum mereka tahu, mereka ni menunjukkan minat dahulu. Mereka ni menunjukkan minat daripada tak kenal tadi, maka kita buat satu kempen, okay, untuk tunjuk minat mereka. Contohlah, siapa berminat nak mengetahui masakan ala Thai, contoh. So dia pun akan klik, sila join grup saya, sila klik link ini, sila dapatkan info ini. Contoh macam itulah. So mereka ni berminat. So mereka menunjukkan minat. So apabila mereka ada tunjukkan minat, mereka ni akan jatuh dalam kategori prospek. Tapi mereka ni masih belum membeli. Prospek sahaja. Mereka ni menepati kriteria-kriteria untuk membeli produk anda. Tapi mereka belum beli. So prospek ni adalah mereka yang dah minat anda tapi belum membeli. Kiranya peminat anda lah. Kiranya kalau dia kalau dalam luar ni dia selalu nampak anda pergi buka booth kan. Lepas tu dia selalu tengok anda punya produk, katalah anda jual barang-barang kosmetik lah. Okay, ada dekat pasar malam tu ada jual barang kosmetik. Selalu nampak anda buka booth setiap hari Jumaat di pasar malam tu jual barang kosmetik. Tapi dia tak beli lagi. Jadi mereka ni dah jatuh pada prospek. So, apa yang kita perlu buat untuk prospek ni? Jadi, kita kena tingkatkan minat mereka. Okay? Tingkatkan minat mereka
dengan kempen-kempen tertentu ataupun tawaran-tawaran tertentu. Contohlah, kalau tuan-tuan jual dekat pasar malam, tiba-tiba hari biasa tuan-tuan jual harganya RM30. Okey, pada hari itu tiba-tiba hujung bulan orang baru gaji, tuan-tuan buat satu offer. Okey, beli dua bedak ni, beli satu bedak harganya 30 contohnya. Kalau beli hari ni, harga bedak yang kedua akan jadi RM15. 50% diskaun. Ataupun beli dua bedak percuma satu bedak contohnya. Ataupun beli satu bedak diskaun 30%. Ataupun untuk 10 pembeli yang pertama harga dia mungkin RM15. Macam tu. Jadi kita kena buat tawaran-tawaran yang menarik. Bila kita dah kena prospek, maka kita kena buat tawaran-tawaran yang menarik supaya mereka ni akan mula dan membuat pertimbangan untuk membeli. So, apa yang kita perlu buat pada masa ini, tuan-tuan? So, pada masa ini, kita harus kena tingkatkan engagement. Maksudnya, kita punya hubungan dengan mereka kena kekalkan. Ataupun kehadiran kita tu kena mereka sentiasa rasa. Macam Petronas tadi saya katakan, setiap festival saja, hari-hari raya ke, Tahun Baru Cina ke, Taipusam ke, mereka akan ada iklan. Itu ada engagement. Mereka nak kekalkan keberadaan mereka dalam pemerhatian tuan-tuan. Supaya dia tak hilang daripada pandangan tuan. Dia tak hilang daripada perbincangan ataupun dalam kepala dia tu asyik fikir pasal tuan punya produk je. Bila nak murah, bila nak murah, bila nak murah. Ataupun bila dia nak ada duit nak beli, bila ada duit nak beli. Contohnya macam tu lah. Jadi, kena kekalkan engagement ni tadi. So, yang kedua, tuan-tuan kena sentiasa cari manfaat. Kongsikan manfaat. Apa tips yang bersesuaian. Contohnya pasal bedak tadi. Kalau tuan-tuan dah kongsikan minggu lepas, bedak ni bagus untuk menyerap peluh. Mungkin minggu ni bedak ni bagus untuk menghilangkan jerawat. Minggu sudah ni, bedak ni bagus untuk hilangkan bau badan. Contohnya. Jadi ada banyak kelebihan bedak ni tadi. Jadi keep on sharing manfaat. Untuk prospek ni, tak perlu buat campaign awareness. Tapi, selalu buat share yang 3 ni. Pertama, tingkatkan minat mereka. Kedua, kongsikan manfaat yang manfaat-manfaat lain. Dan yang ketiga, banyakkan berkongsi testimoni. Nanti kalau contoh kita jual bedak tadi pasar malam. Datanglah pembeli 2 minggu lepas. So, bila datang, hari tu nampak gelap, hari nampak cerah dah. 2 minggu ada kesan. So, bila tuan-tuan nampak prospek tadi, cuba besarkan suara tu, bagi dengar dekat dia. Kalau dalam digital marketing, macam tu lah. So, kita kena guna testimoni. Jangan buat testimoni yang palsu lah. Kalau boleh, biarlah kita ni jadi peniaga yang berintegriti. Tak ada masalah untuk kita minta feedback daripada customer. Kita minta dengan cara baik, cara sopan. Contohlah, Assalamualaikum bang, hari tu abang dah pakai macam mana bang? Okey tak bang? Boleh tak share testimoni? Sebab saya nak gunakan sebagai campaign marketing saya. Biasalah bang, kita nak berniaga kan. Jadi orang nak tengok. Kalau bagus, abang share. Kalau tak bagus, abang bagi feedback. At least saya boleh improve. Jadi dua-dua kita minta. Jangan minta feedback yang positif saja. Kita kena minta juga feedback yang negatif tu. Tak ada masalah. Kita kena bersedia untuk terima. Jadi 3 perkara ni penting. Pertama, tingkatkan minat mereka. Yang kedua, kongsikan manfaat-manfaat yang berkaitan. Dan yang ketiga, selalu buat testimoni. Lagi-lagi kalau orang baru beli, hari ni 3 orang beli, buat testimoni. Hari ni repeat order, buat lagi testimoni. Hari ni beli kawan dia referral. Customer pertama bawa customer kedua, ketiga, buat lagi testimoni. Jadi membuatkan dia pun ramai sangat nak pakai ni. Kenapa tak dia nak beli sekarang? So dapat tuan-tuan? Atau adakah saya laju untuk ceritakan pasal sales funnel ni? Patutnya topik malam ni nak kongsikan 2 sekali, sales funnel and marketing funnel. Tapi duk fikir, jangan, nanti takut berat pula kita nak kongsikan maklumat tu. Terima kasih Puan Liza. Puan Nur Rashidah. So next, so ingat so stranger adalah mereka yang kita tak kenal dan mereka tak kenal kita, maka bagaimana kita kena buat campaign awareness. Dekat atas ni awareness. So apabila mereka dah mula kenal kita, so kita kena buatkan mereka minat. Kita kena buat tawaran-tawaran menarik.
Jadi mereka ni akan jadi prospek kita bila mereka mula tunjuk minat, ataupun mereka ni dah menepati keperluan-keperluan tertentu sebagai pengguna kita. So next, tingkat yang ketiga. So mereka ni akan jadi pembeli. Okay, pertama maka kita akan panggil mereka ni sebagai customer. So apabila mereka dah mula membeli, okay, mereka ni akan jadi customer kita. So bagaimana mereka akan membeli? Daripada prospek tadi nak jadi customer, of course dia kena buat keputusan. Keputusan tu berdasarkan tawaran-tawaran yang tuan dah buat tadi. Berdasarkan kempen-kempen ataupun promosi-promosi. Sama ada promosi diskaun 10 yang terawal ataupun untuk 10 yang pertama. Ayat dia sebenarnya lebih kurang sama aja, tapi maksudnya caranya berbeza-beza. Contohlah 10 orang yang terawal, ataupun untuk 10 produk yang pertama. Dia lebih kurang sama maksud, tapi cara tu berbeza. Sebab tu ayat tu penting untuk membantu orang kata memujuk customer. Jadi kita ni sebagai sales ni kena ayat tu kena manis orang kata. Okay? So strateginya ialah kita kena dapatkan kepercayaan mereka. Okay, macam mana nak dapatkan percaya? Sebab customer ni pertama dia beli kerana dia percaya. Okay, dia beli kerana dia support. Support tu means dia percaya kita juga sebenarnya. So apa kira dia punya wording yang paling dekat lah apabila mereka membuat pembelian. Satu, mereka percaya kita. Kedua, mereka ingin cuba. Ketiga, mereka ingin membantu kita. Jadi antara tiga tu strateginya macam mana? Jadi bergantung kepada cara marketing tuan-tuan tadi berdasarkan kempen yang sebelum ni. Awareness tadi, interest tadi. Share banyak pasal testimoni, share banyak pasal manfaat, tingkatkan engagement. So apabila mereka dah selalu benda tu, mereka akan buat keputusan, tak apa aku nak cuba beli, tak apa aku nak support dia. Aku rasa aku nak belilah sebab tengok dah ramai orang beli. Mereka ada buat keputusan. So apabila mereka ada buat keputusan, maka di sinilah tuan-tuan kena utamakan after sales service. Penting. Pasal apa saya kata utamakan after sales service? Okay, pada part ni critical, tetapi dia akan menjimatkan masa kita sangat banyak dan menjimatkan juga kos kita dan lebih efisien. Dan mereka ni juga boleh jadi referral kita dan mungkin jadi partner ataupun ejen kita selepas itu. Sebab tu pentingnya after sales service. Okay, di sinilah bonding antara kita dengan kita punya customer. Di sinilah kita punya engagement tu harus ditingkatkan. So, macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat? Kita ada 14 hari kritikal untuk dapatkan feedback daripada mereka. Jangan bila dia beli, lepas tu dia balik dapatkan feedback. Mungkin kita ucaplah terima kasih tuan kerana membeli pada dengan saya hari ni. Saya sangat hargai tuan punya sokongan. Okey, itu untuk pengetahuan itu adalah sales saya yang pertama mungkin. Contoh. Okey, ataupun apa saja yang berkaitan. So nanti hari yang ke-7 sehingga ke hari 14 cuba dapatkan feedback. Assalamualaikum tuan, apa khabar tuan? Contoh kan. Okey, boleh tak saya dapatkan ataupun minta ihsan tuan untuk dapatkan feedback ataupun testimoni ataupun feedback. Kalau dua-dua tu kita sebut positif. Takkan kita nak sifat kritikan ke teguran ke, tak sedap lah. Jadi kita orang berniaga, kita kena tunjukkan yang kita ni produk kita, bukan nak kata produk kita selalu bagus, cuma kita nak dapatkan dia punya feedback. Jadi sekurang-kurangnya kalau positif kita kongsikan pada orang lain. Kalau dia part negatif, maka kita nak bagi tahu kita akan tambah baik kita punya kualiti perkhidmatan ataupun produk. Okey. Dan yang ketiga. Kita bantu atau assist keperluan mereka. Apa saja yang berkaitan dengan produk. Penting benda ni. Di sinilah customer akan mula percaya kita. Dia akan respect, baguslah you jual. Bukan pasal produk saja, tapi cara you service tu sangat bagus lah. Saya rasa selesa, saya rasa suka dan sebagainya. So apabila mereka suka dan sebagainya, so inilah saya akan bawa tuan-tuan pergi ke tingkat yang keempat. So mereka ni akan jadi klien. Selalu klien ni kita sebut bila lawyer, dia akan kata jumpa klien, atau insurans jumpa klien. Klien tu apa? Dia bukan customer. Customer dia tu prospek jadi customer. Customer jadi klien. Maksud apa klien? Klien ni adalah repeat customer.
Mereka ni dah jadi klien kita. So kalau dia beli 2 kali ke atas, mereka ni dah boleh dikategorikan sebagai klien anda dalam perniagaan tersebut. So siapa klien ni? Pembeli sedia ada ataupun repeat customer. So apa strategi dia yang kita perlu buat untuk jadikan mereka klien? Seperti yang saya kongsikan pada slide sebelum ini. Okay, kita tambah lagi. Kita kena jadikan mereka ni penyokong kita. Mereka ni jadi peminat tegar kepada produk kita ataupun perkhidmatan kita. Mereka ni percaya dengan produk kita. Jadi penting strategi ni. Di sinilah kita akan ada branding selepas ni. Kita boleh buat branding kita sendiri. Mereka kenal kita, percaya kita berdasarkan perkhidmatan yang kita tawarkan. Dia bukan pasal produk saja, tapi cara kita serve mereka tu penting. Okay? So apa yang kita perlu buat? Okay? Apa yang kita perlu buat? Pertama sekali, customer service kena tip-top. Saya perasan dalam grup kita ada juga yang jual kowe. Sekarang ni ada ramai ejen-ejen kowe. Tapi kena tanya, kenapa dia harus beli daripada anda? Biasanya customer service lah. Dan tanya, kenapa orang tu asyik kena referral, ada je sales dia. Dia punya customer 10. Okay, 10 yang dia jual, tapi daripada 10 tu bawa banyak sales kepada dia. Kena tanya. Pasal customer service dia tip-top. Itu yang pentingnya customer service. Sebab itu saya katakan tuan-tuan tak penat nak cari customer. Kalau tuan-tuan nak mula daripada atas balik, makan masa, makan duit, jadi tenaga dan sebagainya. Tapi kalau customer sedia ada ni, tuan-tuan jaga, mereka ni lah. Okay? Yang akan jadi peminat kita, yang akan jadi referral kepada kita. So next, apa yang perlu dibuat? Yang kedua, ialah produk atau perkhidmatan kita ni pastikan berkualiti. Okay. Kalau kita peniaga baru, macam mana? Tak ada masalah. Kalau tak berkualiti, tak ada masalah. Tapi pastikan diri kita tu berkualiti dari segi customer service. So, okay, kata mungkin masen, masam dan sebagainya. So, kita bagi tahu, terima kasih puan, saya sangat hargai feedback seperti ini. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki lagi di masa hadapan. So nampak tak? So dia nampak kita punya kesungguhan. Sebab kita kesungguhan nak berniaga. Memang betul-betul kita nak berniaga. Nak bina empire mungkin. Jadi mereka akan support kita. Okay? Okay, next. Ketiga ialah kita kena hargai mereka. Okay? Dengan diskaun. Contoh macam mana? Okay, untuk pembelian yang kedua. Pembelian ketiga. Pembelian keempat. Tuan-tuan akan dapat diskaun RM5 bagi setiap pembelian. Dapat RM10, 10% daripada setiap pembelian. Ataupun dapat percuma ke attach and go ke, percuma top up ke dan sebagainya untuk second dan third pembelian. Jadi ini kita kena hargai mereka dengan diskaun yang tertentu ataupun free gift. So yang keempat, apa yang kita kena buat pada klien kita ni? Okay, kalau insurans, dia akan bagi payung. Ujung tahun dia bagi diary. Lepas tu dia bagi payung. Apa lagi lah. Kalau tuan-tuan dah ambil 5 polisi dengan dia, mungkin tuan-tuan boleh minta lebih lagi daripada mereka. So memang dia kena jaga kita. Itulah salah satu pentingnya customer service. Okay, 4 ialah kita buat loyalty program. So macam mana nak buat loyalty program? Contoh, okay, kita ada card membership. Okay, kita ada card membership. Lepas tu kita ada buat chop tadi tu. Beli, kalau perasan dekat Giant, okay, kalau kita beli atas RM30, chop satu stamp. Lepas tu RM60, 2 stamp. Sampai 5 stamp dapat percuma kuali ataupun harga dengan harga diskaun dan sebagainya. Jadi ini adalah loyalty program. Dan yang kelima, okay, kelima ialah referral program. So referral program ni apabila dia dah pakai, lepas tu dia recommend kawan pakai, maka dia pun dapatlah manfaat dari segi apa? Mungkin dapat hadiah percuma, dapat kad diskaun, dapat mungkin dapat ada commission sikit, dapat duit token dan sebagainya. Jadi ini referral program. Jadi 5 perkara ni kita kena pertimbangkan apabila kita berniaga. So far tuan-tuan, dapat tak maksud untuk sales funnel ni tadi? Siapa belajar sesuatu hari ini berkenaan dengan sales funnel? Cuba komen. Saya nak tengok dahulu.
Alhamdulillah, faham lah. Okey. Yang penting tuan-tuan, itu sebab saya nak tuan-tuan faham berkenaan sales funnel. Sebab kalau tuan-tuan hanya faham prospek, so, selama ni faham prospek. Tapi macam mana prospek nak jadikan customer? Jadi tuan tak dapat faham. Penting. Macam Tuan Haryadi. Okay? Tuan Haryadi dia adalah pembekal baju. Siapa betul lah Tuan Haryadi? Pembekal baju sublimation rasanya. Dekat Terengganu. Ya betul. Okay. So dia adalah baju dia apa nama tadi? Saya ada nampak dia punya status. Okay. So dari macam contoh Tuan Haryadi, dia adalah jual baju. Dia adalah pembekal baju. So macam mana nak buatkan funnel ni tadi? Okay. Daripada tak kenal. Maka daripada tak kenal mungkin dia sponsor. Dia sponsor lah tim bola anak-anak yang tim bola sekolah ke contohnya kan. Letaklah logo nama company dia. Dekat baju dia dengan nama company dia. Contoh. Daripada orang tak kenal jadi kenal. So mungkin dia pergi masuk satu pertandingan, ada pertandingan bola sepak di kawasan tu, dia penaja baju. Dia penaja. Dia bagi pam lah duit di situ dalam 1,000 ke untuk hadiah, handphone dan sebagainya. So dia adalah salah satu daripada penaja. Itu campaign awareness. Ataupun siapa nombor 1 untuk pertandingan ni, dia akan bagi satu set baju untuk 11 orang pemain bola tadi. Okay, baju eksklusif daripada dia punya company tadi. Jadi di situ dia akan ceritalah ciri-ciri baju dia. Serap peluh, tak payah iron, lepas tu ringan, itu manfaat. So ciri-ciri dia ialah microfiber, ringan dan sebagainya. Dia ceritalah. Itu adalah awareness. So apabila ada awareness, so campaign yang kedua dia kena mula nanti selepas ni follow up persatuan-persatuan tadi atau klub-klub bola tadi. Follow up mereka. Ucapkan terima kasih kepada anda menyertai program-program ni. Untuk saya sebagai penaja utama contohnya kepada program tersebut. Ada yang bertanya dengan kualiti ataupun ingin tahu design dan sebagainya. Saya bekalkan katalog kepada anda. Contoh. Okay? So nampak tak? Ini sebagai seorang yang jual baju sukan. So mereka dah jadi prospek. So bila mereka dah jadi prospek, mereka dah ada katalog kita. Mereka pun dah pernah nampak kita pernah sponsor dan sebagainya. Mungkin selepas ni ada juga kelab yang nak buat pertandingan, dia nak minta sponsor. Masa tu kita letaklah syarat. Boleh sponsor tuan-tuan, tapi salah satu syaratnya ialah tuan-tuan dapatkan produk kita at minimum cost. Jadi kita akan sponsor benda-benda yang lain. So bila mereka dah pakai, puas hati dan sebagainya, mereka ni akan mula jadi customer. Okay, akan jadi customer. So bila dia jadi customer, nampak cantik, lepas tu dia boleh referral program ke dan sebagainya, maka mereka ni akan jadi loyal customer kita, jadi penyokong kita, mereka ni akan jadi klien kita akhirnya. So itu contoh yang saya boleh kongsikan pada anda. Sebab saya kenal Tuan Haryadi, dia dah join saya program kelas kita ni sejak bulan lepas, jadi saya tahulah ada beberapa kawan kita dalam ni, mudah untuk kita bagi contoh. Okay, next. Saya bagi contoh lain lagi lah. Okay, contoh yang lain. Okay, contohlah tuan-tuan buka kedai. Okay, tuan-tuan buka kedai baju dekat pasar raya, katalah dekat pasar raya Mega Mall Mid Valley lah, senang. Okay, dekat Kuala Lumpur. So tuan-tuan ada kedai dekat situ. So di situ ada ramai orang datang. Tapi macam mana nak buatkan mereka ni datang ke kedai anda? Okay, contohlah kedai anda ni jual baju anak-anak. Okay, tadi baju sukan, sekarang ni jual baju anak-anak. Okay, untuk 12 tahun ke bawah. Okay, jadi mereka masuk mall. Apabila masuk mall saja, maka tuan-tuan buatlah kempen yang berkaitan untuk tarik mereka, jadikan prospek, untuk mereka tunjuk minat. So macam mana mereka nak tunjuk minat? Dia mudah saja. Satu, sama ada tuan-tuan buat event, okay, dekat mall tersebut, event khas, pakaian kanak-kanak ataupun apa nama tu, pesta baju kanak-kanak, ataupun pesta ria, bazar ria ke dalam mall tersebut, ataupun tuan-tuan buat depan kedai tuan-tuan sendiri. Kedai sendiri dalam mall. Okay, tuan-tuan buka dekat kedai depan tuan-tuan tu, tuan-tuan bayar ataupun upah maskot. Okay, maskot sama ada badut dan sebagainya. Buatlah tiup belon ke, bagi belon percuma depan kedai tu ke, ataupun ada persembahan-persembahan untuk kanak-kanak ke, atau ada pertandingan mewarna dan sebagainya. So benda-benda ni ialah untuk tarik minat mereka.
So of course dia akan bawa anak mereka. So bila mereka bawa anak mereka, so siapa yang datang tu of course yang ada anak. So yang ada anak ni ialah prospek kita. Prospek untuk pakaian kanak-kanak. So of course mak ayah yang nak beli pakaian anak ni syaratnya ialah mereka ada anak-anak. Antara syarat utama. Jadi mereka pun akan bawa anak tadi pergi ke bazar ataupun pergi ke maskot acara pertandingan mewarna tadi. So bila mereka bawa, secara tak langsung kita paparkan iklan. Promosi hebat pada hari ini. Beli satu baju harga diskaun 50%. Beli dua baju percuma satu baju. Beli baju new arrival diskaun 30%. Contoh, bila dia masuk je, dia terus nampak iklan. Iklan tawaran yang tak boleh nak tolak pada hari itu. Contohnya 50%, 70%, 80%. So mereka ni akan mula buat keputusan. Rugi ni kalau aku tak beli. Anak pergi mewarna, anak pergi layan badut, ataupun pergi ambil belon, ataupun tengok maskot dan ambil selfie dengan maskot. Tu kat sebelah tu banyak pula tawaran yang membuatkan dia susah nak tolak. So mereka ni daripada prospek tadi dah jadi yang ketiga. Apa dia? Customer kita. So bila mereka jadi customer kita, and then dia pergi membayar. So kita tanya, puan ni harga total RM500. Ada tak membership card? Kalau membership card, ada membership card dapat percuma, setiap pembelian RM500 ni dapat percuma mark. Okay? Ataupun dapat percuma buku, diary dan sebagainya. Alamak, saya tak adalah kad ni. So macam mana nak dapat? Okey, tak apa. Nanti customer service kat ujung sana, puan daftar. Satu membership card harga RM12 saja setahun. Lepas tu bila puan dah daftar, nanti puan akan dapat lagi voucher. Voucher RM30, voucher RM100. Okey? Lepas tu ataupun diskaun untuk next pembelian. Jadi apa yang membuatkan pada mereka ni, apa yang akan jadi pada mereka, mereka pun berminat nak daftarkan diskaun loyalty card tadi. Membership card tadi. So bila mereka daftar membership card ni saja, so mereka ni dah boleh tuan-tuan kategorikan sebagai klien. Nampak tak? Nampak? Okay? So dapat tuan-tuan? Itu contoh yang kedua. Okay. Ada siapa yang saya nak buatkan contoh untuk sales funnel? Ataupun ada siapa yang agak masih tak berapa faham grey area lagi ke? Saya kongsikan. Last kali. So far dapat Okay, kalau tak ada orang nak bagi contoh, tak apa, saya boleh terus pergi next. Okay. Okay, next, tuan-tuan. Apa yang saya boleh kongsikan, okay, ini hari pertama tuan-tuan belajar berkenaan dengan sales funnel. Okay, thank you Puan Anira. Ikan bilis. Okay, last saya bagi ikan bilis. Ikan bilis ni apa? Sambal ke apa tuan? Atau ikan bilis raw material? Mentah. Okay. So, mungkin daripada Pangkor, daripada Sabah. Sebab saya Sabah. Jadi, saya tahulah Sabah satu dekat Tawau ada. Ya, betul. Okay, Pangkor Okay. So, untuk ikan bilis, okay, kita faham ada ramai peniaga ikan bilis. Okay, ada ramai. Jadi, macam mana kita nak mereka kenal kepada kita? Pertama sekali, kena ada identiti. Ikan bilis ni datang daripada mana? Dia Pangkor, dia ada rasa-rasa tertentu. Sabah pun dia ada rasa-rasa tertentu. Lepas tu dia ada lagi Tanjung Dawai pun ada rasa-rasa tertentu. So masing-masing dia ada peminat-peminat dia. So macam mana nak capture dahulu mereka ni? Peminat-peminat ikan bilis ni. Pertama, tuan-tuan gunakan mereka yang duduk di negeri tersebut. Kalau Perak, gunakan orang-orang Perak. Siapa yang dah pernah makan, okay, ikan bilis ni. Peminat-peminat ikan bilis ni. Orang-orang Kedah, okay, siapa yang dah pernah makan ikan bilis ni, Tanjung Dawai. Orang-orang Sabah, siapa pernah makan ikan bilis ni. Gunakan itu sebagai satu kumpulan yang dia tak kenal kita, tapi dia kenal ikan bilis tu asal daripada mana. Okay, dapat Okay, so bila mereka dah kenal ikan bilis tu daripada mana, so mereka akan tunjuk minat. So bila mereka tunjuk minat, masa ni lah mereka ni akan jatuh sebagai kita punya prospek. Okay, prospek. Okay, satu lagi, kalau mereka tak pernah makan, tak ada masalah. Gunakan orang yang pernah makan ikan bilis atau pernah beli ikan bilis ni tadi. So bila mereka tunjuk minat, so mereka ni akan jatuh sebagai prospek kita.
So bila mereka dah jadi prospek, cuba dapatkan nama seperti saya kongsikan tadi. Okay, kita pergi slide tu supaya nampak. Okay. So mereka dah tunjukkan minat. So kita kena dapatkan nama mereka, kita kena dapatkan nombor telefon dan sebagainya. Penting. Okay. Supaya mereka ni akan jadi database kita. Jadi bila ada kempen-kempen tertentu, ada promosi-promosi tertentu, maka kita boleh blasting, kita boleh SMS, kita boleh follow up kepada mereka. Jadi mungkinlah pada hari tu, alhamdulillah, ikan bilis daripada Pangkor hari Isnin ini akan sampai fresh ya. Baru turun, hari Ahad turun, terus tak lah. Mungkin hari Jumaat turun, hari Isnin akan sampai. Ini adalah ikan bilis fresh. Jadi prospek pun nampak dan tertunggu-tunggu. Okey, untuk siapa yang pre-order dengan saya sekarang, katalah harga sekilo RM20. Okey, saya bagi RM15. Okey, pre-order ya. Harga pre-order RM15. Kalau dah stok ready, harga lain. Jadi mereka pun akan mula nak beli, dapatkan back-in dan sebagainya daripada kita. Jadi mereka ni tak boleh tolak kita punya offer tadi, tawaran yang menarik. So mereka dah beli dan jadi customer kita. So bila mereka dah beli dan jadi customer kita, sekarang ni macam mana cara untuk kita jadikan mereka ni klien kita? So klien ada dua cara. Satu, kita jadikan mereka mungkin dropship kita, ataupun okay, untuk next pembelian puan akan dapat harga sekian-sekian, diskaun RM5 setiap kilo. Untuk harga sekian-sekian, ataupun minimum 10 kilo tuan akan dapat untuk kilo yang berikutnya diskaun RM5. Lepas tu kalau kita nak kembangkan perniagaan ni, mungkin kita buka lah konsep dropship kepada mereka. Mereka akan jadi referral kepada kita. Nampak tak? Itu untuk ikan bilis. Okey, dapat ya Puan Rosita Yunan. Dapat. Okey, terima kasih. So itu antara 3 contoh lah yang saya boleh kongsikan pada malam ni. Dia banyak lagi kita boleh boleh kembangkan. Cuma saya nak tunjukkan ni sales funnel. Ini paling basic tau. Kejap lagi kita akan ada marketing funnel. Marketing funnel ni lah yang banyak kita gunakan dalam digital marketing. So dia agak confused. Termsnya hampir sama tapi ada perbezaan. Okey, saya pakai akaun mak saya. Okey, tak apa. Tak kisah akaun siapa. Tapi insyaAllah yang penting ilmu tu dapat dikongsikan ya. Puan Rosita. Okey. So, marketing funnel ni saya akan kongsikan esok. Kelas esok, dia lebih kepada digital marketing. So, benda yang apa saya kongsikan sales funnel hari ni. Okey. Ada penting untuk tuan-tuan faham supaya tuan-tuan mudah untuk buat campaign marketing dari segi copywriting, kenal customer dan sebagainya. So esok kita akan belajar berkenaan dengan marketing funnel. So perbezaan dia ialah pada campaign dekat atas ni. Nampak tak? Stranger sama, lepas tu prospect sama, customer sama, client sama. Tapi yang berbeza dekat sini ialah dia punya campaign ataupun terma-terma macam mana nak jadikan mereka ni sebagai prospek kita. Kalau contoh di sini kita buat kempen kesedaran, okey, kepada stranger untuk jadi prospek kita. Tapi di sini kita kena tengok traffic. Traffic mereka ni pergi ke mana? Maksudnya apa traffic tu? Traffic ni contohnya potensi customer ni berada di mana? Kalau macam sekarang ni kita banyak di Facebook. So traffic tu dekat Facebook. So kita kena faham traffic kat Facebook macam mana. So yang kedua mungkin dekat di Instagram. So traffic kat Instagram macam mana? Yang ketiga dekat TikTok. So traffic dekat TikTok macam mana? Itu berbeza. So bila kita dah faham traffic, maka kita nak jadikan mereka prospek, kita kena buat leads. Leads ni apa dia? Leads ni adalah untuk membuatkan mereka ni minat, tunjukkan minat kepada produk kita. Ini besok saya akan kongsikan kepada anda. Okay? So last kali yang saya boleh kongsikan malam ini, okay, kenalan awal ialah apabila tuan-tuan dah buat sales funnel, maka tuan-tuan kena ambil kira pembeli tadi, kena kenal siapa pembeli anda. Maka di sini akan membolehkan anda mudah untuk buat campaign marketing, rancang campaign marketing, buat copywriting dan sebagainya, ataupun buat offer-offer yang menarik kepada mereka. So macam mana nak kenal mereka ni? Pertama tuan-tuan kena tahu siapa mereka.
Satu, umur. Kedua, jantina. Ketiga, status perkahwinan. Keempat, taraf pendidikan. Kelima, pendapatan mereka. B40 ke, M40 ke, T20. Jadi benda ni tuan-tuan kena identify. Dia tak boleh sembrono saja. Macam contoh tadi ikan bilis. Kalau ikan bilis, kita boleh pergi ke high level VIP. Kalau kita orang M40, ikan bilisnya sama. Okey? Lepas tu ikan bilis untuk T20 pun daripada sumber sama. Cuma bezanya ialah satu mungkin kita gunakan nama premium, lepas tu kita buat packagingnya pun kena premium. Kalau ikan bilis M40 ni mungkin kita letak RM20 sekilo. Harga ikan bilis T20 ni ikan bilis kayangan lah. Orang kata sekarang ni kayangan. Mungkin harga dia RM40 sekilo. Kenapa RM40 sekilo? Dengan yang satu lagi RM20 sekilo. Mungkin RM20 sekilo ni ada lagi dia punya mungkin tak buang kulit contohnya, ataupun tak buang kulit, tak buang tulang, tak ada tulang dengan ada tulang contohnya macam tu. Jadi dia ikan bilis sama, cuma presentation tu berbeza. Jadi kita kena kenal mereka daripada situ, siapa yang kita nak attack atau customer yang kita nak tuju tadi. Okay. Yang kedua, kita kena faham apa masalah mereka. Bila mereka ada masalah, barulah mereka akan beli. Contoh, lapar nak makan. So, apa makanan yang sesuai pada masa tengah hari tadi? Takkan kita nak offer mereka nasi lemak tengah hari? Tak sesuai contohnya. Jadi, kita kena tahu apa masalah mereka dan apa solusi kita pada mereka. Dan yang keempat, kita bagi tahu mereka bagaimana cara nak selesaikan masalah mereka. Dan yang kelima, kita kena ada offer yang terbaik. Pertama, kenapa mereka perlu beli daripada kita? Kenapa kita? Kalau macam Kowe tadi lah. Kowe, ada banyak ejen Kowe, tapi kenapa saya ambil daripada dia? Saya tak ambil daripada orang lain. Jadi, ini benda ni kena ambil. Kena list down. Dia tak boleh main fikir-fikir. You kena list down semua ni, barulah kita akan kenal customer kita tadi. Okay? Setakat itu saja tuan-tuan. Ada pertanyaan. Sekarang kita dah pukul 10:06. Okay, ada 4 minit lagi untuk kita selesai. Okay, so tak ada apa. Saya ambil kesempatan. Pertamanya, sebelum saya terlupa, okay, ada beberapa rakan kita yang dah dapatkan SIM card, okay, yang harga RM10, yang kredit luput 28 bulan. So, maksudnya tuan-tuan tak payah pening dah nak top up setiap bulan. Top up sekali saja, okay. Lepas tu nanti tuan-tuan ambil welcome deal. Lepas tu tuan-tuan ke kredit tu akan dapat macam saya ni lah. Ini nombor telefon saya. Ini adalah testimoni yang real. Saya punya kredit luput sehingga tahun 2025. Okay. Thank you pada Puan Liza. Faham? Okay. 2025. So, saya ada 10 GB data. Ada 1958 minit panggilan. So, benda ni tak akan burn sehingga tahun 2025. Maksudnya, daripada hari ni, saya tak perlu top up number ni. Jadi, kepada yang dah beli, dah dapat SIM card dan dah aktifkan SIM card, ni saya nak ambil kesempatan lah, nak bagi tahu. Nanti tuan-tuan top up, ikutlah. Nak top up 30 sekali saja. Ataupun 50. Okay, nanti tanya admin, mereka akan bantu. So, untuk dapatkan kredit luput 28 bulan ni. Jadi, lepas ni tak payah top up dah SIM card tu. So, apa yang akan ada dalam package tu, nanti tuan-tuan akan dapat 10 GB data. Saya recommend ambil FAT 5M. Dalam tu akan ada 10 GB data plus 100 minit panggilan. 10 GB data boleh guna untuk Zoom. Okay, Zoom kita 1 jam ni 500 MB je lebih kurang. Lepas tu tuan-tuan boleh hotspot lagi pada 2-3 handphone, tak ada masalah. Okay, dan ada 100 minit panggilan. Okay, ataupun nak yang lebih berbaloi, ambil 50 GB, RM50, top up 50 untuk 20 GB, ada 5 jam panggilan. Kalau jam panggilan ni tak habis bulan ni, katalah bulan ni pakai 100 minit. So, balance tadi carry forward bulan depan. Selagi tak habis, lagi tu carry forward. Sampailah nombor tadi tu expired. Expired bila? Kalau tuan-tuan daftar pada bulan ni, tahun 2024 baru akan expired number tu. Okay, so itu perkongsian pertama. Saya hanya nak remindkan, nanti kontak dengan admin masing-masing ya. Okay, yang kedua, saya nak kongsikan malam ni benda penting. Okay, yang pertama, siapa yang nak join saya digital percuma, nanti daftar pada link yang kita dah berikan dalam grup. Okay. Okay, ini saya kongsikan maklumat penting ya, Puan Izzah. Mungkin ada yang berkaitan, dapat geran dan sebagainya. Okay, siapa nak join saya digital, anjuran MDEC, okay, nanti klik
link dalam grup masing-masing ataupun tanya admin anda masing-masing. Okey. Nanti klik saja pada admin tu. Yang kedua, saya nak kongsikan kepada siapa yang ada syarikat. Okey. Pencarum Perkeso. So anda boleh hantar staff, staff untuk latihan digital marketing secara percuma selama 7 hari dan mereka ini akan dibayar allowance. Okey, allowance dia RM30 untuk sehari. Okey, ini percuma. Sebab saya dengan saya punya atas lagi lah, saya punya Sifu adalah training provider kepada Perkeso. Kami bukan daripada Perkeso, tetapi syarikat Sifu saya ni dia adalah training provider kepada Perkeso. So ada program-program khas untuk company yang mencarum Perkeso untuk diberi latihan. So dia ada syarat-syarat dia. Kalau berminat nanti PM dengan admin, kita akan bantu macam mana untuk dapatkan geran berkaitan. So benda ni percuma. Tuan-tuan tak perlu bayar saya 1 sen pun. Don't worry, kita akan assist saja. So yang ketiga, untuk mana-mana majikan yang baru mengambil pekerja pada tahun ini, so kita juga Perkeso, kami provider saja. Perkeso akan beri geran sebanyak RM1,000 selama 3 bulan. Okey. Jadi untuk siapa yang belum carum Perkeso, daftarkan syarikat anda ke Perkeso, mulakan untuk mencarum. Mencarum dia tak banyak tuan-tuan, bawah RM20 je sebulan untuk ikut level gaji yang staf berkaitan lah. So staf tersebut, apabila tuan-tuan baru ambil, contohlah tuan-tuan offer dia gaji RM1,200. Okey, nanti dia akan dicarum Perkeso dan kita akan buat permohonan layak. So tuan-tuan akan dibayar sebanyak RM1,000 selama 3 bulan. Okey, dan syarat dia ialah mereka ni datang untuk latihan bawah kita digital marketing selama 7 hari. 4 hari online, 3 hari orang kata praktikal. Jadi kelas dia 4 hari je lah. So nanti mereka ni tuan akan dapat RM1,000. Company ni akan dapat RM1,000 selama 3 bulan. Okey, melalui Perkeso. Dari Perkeso. Ini underground pemulih. Okey. Jadi nanti tuan-tuan bayar mereka gaji RM1,200. Contohlah tuan-tuan offer RM1,200. Jadi tuan-tuan dah dapat RM1,000. Kira modal tuan-tuan bayar staff pada 3 bulan pertama tu RM200 sahaja. So banyak jimat. So ini antara program-program yang kita boleh tawarkan. Ada lagi lah program yang lain saya akan kongsikan besok. Buat malam ni saya kongsikan 2 saja dahulu. So kalau ada pertanyaan, kalau kita sendiri nak pergi boleh ke? Boleh puan. Boleh Puan Liza, boleh. Okey, Puan Anira boleh. Puan Hawa pun boleh. Okey. So nanti PM pada admin, mereka akan bantu bagaimana untuk dapatkan program-program berkaitan. So itu saja untuk hari ini. So sekiranya rasanya kelas ini berbaloi, tuan-tuan pun nampak kita tak ada upsells, kita tak ada bawa you pergi ke package-package tertentu. InsyaAllah memang kita konsisten untuk beri semuanya percuma. Okey. Cuma syaratnya kita hanya tetapkan dapatkan 1 SIM card saja. Itu pun harga RM10. Terpulang pada anda nak top up 30 atau 50 tu untuk dapatkan 2 tahun. Tapi biasanya orang akan top up lah sebab tak perlu pening nak top up selama berbulan-bulan kan. Sekali top up dapat 2 tahun. So itu je syarat dia. Kita memang konsisten nak bagi kelas percuma kepada anda semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rasa kelas ni berbaloi ataupun bermanfaat, ajak kawan-kawan lain untuk join lagi kelas ni. Bagi ramai orang dapat ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, siapa nak jadi tim kami, InsyaAllah kita pun buka peluang kepada anda. Ada beberapa benefit yang kita akan kongsikan kepada anda. Nanti kita akan buat satu grup. Kita akan develop bantu anda untuk jadi sebahagian daripada tim kami. So itu saja daripada saya. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan yang baik, dilindungi daripada sebarang wabak dan COVID-19. Itu saja. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum. Kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Puan Marsita, Puan Warabira, terima kasih.